terutamanya kepada ahli keadilan di Terengganu, difahamkan mendapat pengurusi keadilan, bukan keadilan, sorry saya, pengurusi perhubungan UMNO Terengganu yang baru ya, Mama Said telah digantikan dengan siapa, saya tak sempat nak baca nama tadi, tapi orang lama adalah UMNO lah di Terengganu ya. Pengurusi baru di Terengganu, kita mengharapkan satu perubahan yang baik berlaku di Terengganu. Sekarang ni diorang tertekan saudara ya. Semakin lama kita tengok setro diorang pun, kita boleh saksi sendirilah dalam live-live diorang kan. Dia dah mula main peribadi, rakan-rakan kita setro-setro daripada PH, setro daripada Kerajaan Paduan ni, dia attack peribadi, dia ambil gambar, dia tayang gambar-gambar. Itulah dia pun, dia nak penerangan tak boleh. Dia tak macam kita kan, kita banyak room yang buat live, kita selalu bagi penerangan ya, apa yang kerajaan buat, kita jawab hujah dia orang ya. Kita tak ada masa nak telanjangkan benda dalam kain dan seluar orang ni, kita tak ada masa ya. Nak telanjangkan boleh ya, kita boleh cerita banyak benda yang boleh kita cerita, banyak modal, tapi kita tak sebodoh mereka lah ya. Nak pergi cek pula video semburit tu bukan dia kan, nak pergi cerita pula tentang ustaz budak tu kan. Takkanlah kita nak cerita, apa faedah daripada rakyat? Faedahnya pada tuan-tuan sebagai rakyat tak ada faedah kan. Jadi lebih baik tak payah cerita. Kita cerita apa yang kerajaan buat dan kita menjawab tomahan-tomahan yang dikemukakan oleh puak-puak sana. Okey, kita terus kepada poin kita, tak ada masa nak cerita-cerita benda mengarut ni. Okey, pertama sekali ya, tapi tu saya nak bagi salam dululah ke kawan kita dah ramai masuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Ya, salam apa lagi ni? Salam 51. Satu menang Kemaman. Satu kursi menang di Kemaman. Saya duk tunggulah ya, keluar berita ini gambar Samsul yang kat Sumpah. Tapi macam biasalah saudara, ya, kita sentiasa berada dalam penantian ya. Kita menanti peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu tidak juga muncul ya. Dia hanya seperti mimpi yang terus ditelan malam. Macam mana kan? Kadang-kadang orang-orang ni, kadang kita kesian juga ya, kesian. Lepas tu kita selalu buat live, kita selalu nak bagi penerangan kepada walaon-walaon, kepada orang atas pagar ya. Yang walaon ni yang boleh kita selamatkan tak ramai lah ya. Ada yang boleh kita selamatkan lagi, mereka dah sedar kan, ada tapi tak ramai. Kebanyakannya semua dah menjadi orang yang taksub ya, orang yang dah tidak ada lagi, boleh katakan tidak lagi ada otak lah untuk mereka berfikir dengan matang ya, berfikir dengan bijak. Kebanyakan semua otak mereka telah dicagar kepada lebay hadi ya, jadi mereka tidak boleh berfikir apa-apa lagi ya. Remote control dipegang oleh Haji Hadi. Ni majoriti walaon ni ya, tapi tak semua. Ada yang berjaya kita selamatkan ya, dan mereka sedar dan mereka insaf ya. Okey, yang pentingnya yang kita nak sampaikan setiap hari ialah apabila kita bercakap kepada orang-orang di atas pagar, supaya mereka boleh diselamatkan lebih awal daripada virus walaon ini ya. Virus dia ni lagi bahaya daripada COVID saudara ya. COVID ni dia satu penyakit. Kalau kita kena COVID, kita kena berubat, kita rawat perawatan, kita tidak menanggung dosa kerana COVID itu ya. Bila kita dah kena COVID, wajiblah bagi kita untuk berubat ya, mendapatkan rawatan dan sebagainya. Tapi tak berdosa lah bagi kita ya. Tapi virus walaon ni dia melibatkan akidah saudara ya, dia melibatkan akidah sebab tu kita nak selamatkan mereka, orang-orang atas pagar ni, supaya mereka tidak mendapat virus walaon ini ya. Virus walaon ini cukup bahaya sebab dia melibatkan akidah, kepercayaan kita dan keimanan kita. Kalau akidah dan keimanan kita ini boleh kita cagarkan sesuka hati kepada ya, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama jahat, ulama-ulama su', maka kita termasuk dalam golongan mereka ya. Kita akan terpedaya ya. Kita akan terpedaya dengan cara mereka, terpedaya dengan perwatakan mereka, kata-kata mereka ya. Apa yang keluar daripada mulut mereka tu nampak macam cantik, nampak macam begitu
bersihlah ya ayat Quran. Ayat Quran saudara, bila baca ayat Quran ni kita selalu akan kata ini betul ayat Quran. Kalamullah. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Betul, benar apa yang diperkatakan oleh Al-Quran. Yang tidak benarnya apabila ulama jahat ini mentafsirkan ayat tersebut. Itu yang jadi tak benar. Ya? Ayat itu benar tetapi ditafsirkan oleh ulama-ulama penunggang agama ini. Ya? Dia baca ayat yang sama tetapi dia boleh mentafsirkan dalam suasana yang berbeza. Ya? Ayat yang sama. Ya, ditafsirkan baik bagi mereka ketika mereka berkuasa. Mereka guna ayat itu. Ya, tetapi bila mereka tidak ada kuasa, ayat yang sama digunakan untuk mengenakan kepada pihak lain yang sedang berkuasa. Ini yang dikatakan penunggang agama. Sedangkan Al-Quran itu hukumnya, ya, tafsirannya, apa yang dimaksud Al-Quran itu tidak pernah berubah. Dia relevan sepanjang masa, tidak kira siapa. Ya, ayat Quran bukan ditujukan kepada orang Melayu. Ayat Quran bukan saja bercerita tentang orang Islam. Ayat Quran ya bercerita tentang semua makhluk, bukan saja manusia. Bahkan dalamnya ada jin, syaitan, Al-Quran, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Bahkan cakrawala juga disebut dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran bukan berkisar tentang manusia saja, dia berkisar tentang makhluk. Ya. Dan Al-Quran juga bercerita bukan tentang orang Islam saja, dia bercerita juga tentang orang-orang yang bukan Islam. Orang yang tidak beriman dengan Allah dicerita juga dalam Al-Quran. Ya. Orang yang menunggang agama juga dicerita dalam Al-Quran. Ulama-ulama jahat juga dicerita dalam Al-Quran. Jadi sebab itu bila kita dengar ayat Quran, kita mudah terpesona dengan ayat Quran. Ya. Betul, kalau kita mendengar Al-Quran, ya, baca Al-Quran, dapat pahala. Belum baca lagi, kita dengar pun dah dapat pahala. Tetapi kita akan dapat dosa kalau kita mendengar Al-Quran yang disampaikan oleh ulama-ulama jahat ini dengan menggunakan Al-Quran untuk memecah belahkan kita. Ya? Pertamanya saya cerita apa yang ditulis oleh Presiden PAS dalam Harakah Daily yang terbaru. Semalam saya baca. Kalau tak delete lagi, saudara boleh baca lah. Ya, dia mengaitkan tentang kerajaan Pakatan Harapan nak disamakan dengan Israel. Kerajaan ini munafik. Panjang lebar saudara Haji Hadi menulis. Di dalam tulisan dia dimasukkan petikan-petikan Al-Quran. Banyak petikan Al-Quran dimasuk dalam tu. Dalam penulisan juga disebut hadis-hadis yang kalau saya baca sampai habis, saya tak nampak kaitan Al-Quran dengan hadis itu dengan apa yang sebenarnya nak dia sampaikan. Yang dikatakan munafik. Dia bercerita tentang munafik di mana dia kata zaman di Madinah, ya, ada kumpulan munafik yang meminta supaya orang Islam tidak memberikan bantuan kepada orang Islam dari golongan Ansar. Inilah golongan munafik, menyekat peruntukan kepada kumpulan Islam dari golongan Ansar. Diceritakan oleh Haji Hadi dalam cerita itu. Dan cerita itu benar tak? Cerita itu benar. Memang cerita itu benar, kita tahu cerita itu. Ya, di zaman Nabi pun sudah ada munafik. Zaman sahabat lagi ramai. Ya, golongan munafik. Itu kita tahu dan kita faham. Tetapi apabila Hadi membawa cerita itu dan mengaitkan dengan kerajaan Madani, itu yang dikatakan tunggang. Itu yang dimasukkan dengan menunggang agama. Dengan alasan kerajaan Madani, dia kata tidak memberikan peruntukan kepada negeri-negeri yang ditabik oleh PAS. Kebetulan PAS membawa Islam, dia kata. Ya, PAS parti Islam. Pemimpinnya Islam. Membawa Islam. Nak melaksanakan hukum Islam. Negeri-negeri ini dinafikan, disekat peruntukan oleh kerajaan Madani. Maka dia nak samakan dengan kisah di zaman Nabi, di mana kumpulan ini menyekat bantuan kepada orang Islam di dalam golongan Ansar. Jauh saudara. Perbandingan yang dibawa oleh Haji Hadi itu amat jauh dan tak ada kaitan pun. Malahan bertentangan. Contoh yang nak dibawa oleh Haji Hadi. Pertama, kita nak menjelaskan yang Haji Hadi menulis dalam itu, dia nak bercerita tentang sifat-sifat munafik. Kita nak bagi tahu. Ya, dalam cerita dia nak menceritakan tentang sifat-sifat munafik. Kita nak bagi tahu yang menulis cerita itu, ya, yang menulis artikel itu dalam Harakah Daily, orang inilah sebenarnya bapa munafik. Dia sendiri bercerita tentang munafik
dia mencerita tentang diri dia. Pembohong, penipu dan penfitnah. Bohong tak apa lagi. Ya, menipu tak apa lagi. Menfitnah itu yang paling jahat. Apatah lagi datangnya daripada Presiden Parti Islam se-Malaysia. Apatah datangnya daripada mulut yang dikatakan ulama hebat. Ya? Tapi dalam tulisan itu penuh dengan fitnah. Apabila dia menyatakan kerajaan Madani ini sama seperti kisah orang munafik di zaman Rasulullah, kerana menafi dan menyekat peruntukan kepada negeri-negeri PAS. Saya nak bagi tahu Haji Hadi, sebab tu kita selalu nasihatkan dia datang parlimen, jangan ponteng. Kamu tu dah lah bodoh. Bila dah bodoh, datanglah ke parlimen, dengar apa orang bahas, dengar apa orang bentang. Baru kamu tahu berapa peruntukan yang diberi oleh kerajaan kepada Kelantan, berapa peruntukan yang diberi kepada Terengganu, Kedah dan Perlis. Bahkan di negeri pembangkang peruntukan paling tinggi berbanding dengan negeri di kerajaan Madani Perintah. Itu yang Haji Hadi tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Pertama, dia malas membaca. Yang kedua, otak dia tak sampai ke situ, saudara. Dia tak tahu pasal ekonomi ni, kewangan dia tak tahu. Dan dia pula dah lah tak tahu, malas pula datang parlimen. Ini menjadikan dia bertambah bebal. Bebal tak apa. Kalau bebal untuk diri dia dan keluarga dia atau kawan-kawan dia, tak apa lagi. Tapi kebebalan dia itu dikongsikan bersama rakyat dan umat Islam seluruh Malaysia. Dan ramai yang berkongsi kebebalan Hadi ini, saudara. Cuba saudara tanya walaun di luar sana. Semua percaya. Semua kata betul, Kelantan tak dapat peruntukan, Terengganu tak dapat peruntukan, kerajaan ini zalim. Semua percaya, saudara. Sedangkan hakikat sebaliknya. Berapa kali dah PMX jawab dalam parlimen. Dan disebutkan jumlah. Disebutkan jumlah berapa negeri-negeri yang dah dapat peruntukan. Tapi sebab Haji Hadi ponteng parlimen, dia tak tahu. Dan dalam kelangan keliling dia, pengampu-pengampu, penjilat-penjilat tapak kaki Haji Hadi ni tak berani nak tegur. Tak berani nak bagi tahu dia. Semua biarkan Hadi berada dalam kebebalan. Samalah macam dia dialog kalau negara. Kalau kita tengok yang video dia viral tu kan. Yang orang cerita pasal teks cukai, orang tu cakap orang putih, cakap pasal teks, dia boleh jawab teksi. Bayangkan. Orang cakap teks, dia kata teksi. Tak tahu bahasa Inggeris, tapi janganlah tunjuk. Kalau kita tak tahu bahasa Inggeris, diam. Angguk-angguk dah lah. Tapi bila kita bercakap saja, memula ingat kita bodoh. Tetapi bila kita bercakap saja, confirm bodoh. Yang pelik tu, sebelah dia tu, orang yang pakar, berkelayakan, sijil tinggi, sebelah dia tu. Siapa nama dia tu? Syahir kawan kan, yang berdebat dengan Razizi tu. Ada sebelah dia. Sepatutnya bisiklah sikit dekat Tuan Guru. Tuan Guru, dia bukan tanya pasal teksi, Tuan Guru. Dia cakap tadi, teks, cukai. Tuan Guru kena jawab isu teks, cukai ni, bukan teksi. Patutnya tegurlah sikit. Dah tahu Tuan Guru kau tu bodoh, bisiklah sikit. Ya. Jangan ingat kita tahu cakap bahasa Arab, maka kita cerdik. Ya. Cakap bahasa Melayu pun ada slang-slang Terengganu. Bahasa Melayu pun tak betul lagi. Duk slang-slang Terengganu masih kuat lagi. Ya? Cakap Arab okey lah kot. Tapi tidak semestinya boleh cakap Arab itu cerdik. Abu Lahab pun pandai cakap Arab. Abu Jahal, lagi mahir cakap Arab dari Jadi. Ya? Kita bukan nak menghina kelulusan dia. Tetapi kalau kita jenis tak tahu, bertanya. Ya? Dan rajin datang. Bagi ahli parlimen, sekolah dia apa? Sekolah dia parlimen, saudara. Dia wakil rakyat. Wakil rakyat adun, dia punya sekolah adalah DUN Dewan Negeri. Ahli parlimen, sekolah dia parlimen. Kamu dibayar gaji oleh rakyat untuk melaksanakan tugas itu. Kamu tidak boleh ponteng. Kalau sengaja ponteng, kamu makan gaji haram. Kamu ambil duit rakyat, kamu tak buat kerja. Dah lah tak buat kerja. Kalau tahu tak apa. Tak tahu, bila tak tahu menulis. Dan tulisan kamu hasil daripada kebebalan kamu, kebodohan kamu, maka menyesatkan orang lain. Ulama bukan tugas dia menyesatkan orang lain.
Ulama ini untuk mencerdikkan orang, mendamaikan orang, memberi ilmu kepada orang dan menjadikan orang lebih bertakwa. Itu tugas ulama. Menjadikan orang lebih bertakwa, menjadikan orang lebih takut kepada Tuhan. Bukan mengajak orang supaya masuk neraka. Cakap depan kita, nak bawa kita ke syurga. Tapi apa yang disampaikan semua menjurus ke arah mengajak orang masuk neraka. Sebab engkau memfitnah. Saudara kalau tak percaya, saudara baca Harakah Daily hari ni, buka. Apa dia cakap? Kerajaan tak menafikan, menyekat peruntukan. Ini munafik, perangai-perangai munafik, dan dibawalah kisah-kisah macam-macam lah, hadis Al-Quran dan sebagainya. Meracuni pemikiran umat Islam dengan dakwaan kamu. Oh, Perdana Menteri sekat peruntukan kepada ahli-ahli parlimen. Oh, itulah tanda dia munafik. Yang peliknya, yang lebih menampakkan Haji Hadi ini munafik, apabila dia bersama dengan kerajaan Din Cirit dulu, ya, 17 bulan Din Cirit jadi Perdana Menteri, Haji Hadi duduk situ. Apa ramai lebay duduk kerajaan itu. Saya nak tanya, apa peruntukan yang dia bagi oleh Din Cirit kepada parlimen? Waktu itu keluar tak perkataan munafik? Tak keluar, saudara. Pasal apa? Pasal apa tak keluar? Pasal dia juga berada dalam kumpulan munafik itu. Kenapa tak keluar perkataan tong najis? Sekarang ni sebut, oh saya tidak boleh bersama kerajaan yang ada sekarang. Ini ibarat saya takkanlah saya nak masuk dalam tong najis. Bila tak ada kuasa, sedap mulut dia mengatakan orang najis. Padahal dia lah orang pertama yang bergelumang dengan najis 33 bulan. Ini saya nak beritahu. Tak payah sembang lah hari ni. Tak nak masuk tong najis kononnya. Kamu dah bergelumang, kamu dah menyelam. Penuh seluruh badan kamu, serban-serban kamu, jubah dipenuhi najis 33 bulan kamu berada dalam kerajaan najis itu. Nak nafikan apa? Hari ni kamu nak nafikan? 33 bulan tu apa yang kamu buat tentang Islam? Bagi tahu contoh satu cukuplah. Selain dia kamu meneruskan dasar-dasar yang ada. Satu pembaruan tentang syiar Islam tak kamu bawa semasa 33 bulan. Alasan dia apa? Kerengga banyak. Tak boleh nak buat kerja sebab kerengga banyak. Nak berjihad di jalan Allah dengan kerengga pun tak berani. Sembang nak lawan Israel, nak berjihad dekat Palestin, nak mati syahid, dengan kerengga pun tak boleh nak berdepan. Menjadi alasan tidak boleh laksanakan syiar Islam, tak boleh nak kembangkan Islam sebab ada kerengga. Bayangkan saudara, bodoh tak bodohnya pemimpin seperti ini. Apakah saudara nak angkat pemimpin seperti ini jadi kerajaan yang tidak boleh berdepan dengan kerengga-kerengga ni? Saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lebih pada kerengga dia berdepan, saudara. Dengan gergasi-gergasi tu, kerala tu. Dia berdepan dengan itu, boleh saja dia hadapi. Oh, banyak dia berdepan, penjara, pukul, sepak, terajang. Bukan sekali masuk penjara, berkali-kali masuk penjara. Bukan sekali dia kena tumbuk, berpuluh kali dia kena tumbuk, dipijak, diterajang. Bukan setakat kerengga lagi. Kenapa dia boleh hadapi dengan baik? Kerana dia punya keyakinan kepada Tuhan. Dia percaya bahawa kebenaran akhirnya akan menang mengatasi kebatilan. Tetapi bagi Haji Hadi ini, dia ego bongkak dengan ilmu yang dia ada. Dan inilah hujah yang selalu digunakan oleh walaun apabila mempertahankan Haji Hadi. Kamu siapa? Nak hina presiden kami, nak hina ulama kami. Saya nak beritahu, sepanjang hidup saya tidak pernah menghina ulama. Kerana ulama itu adalah pewaris Nabi. Saya diajar sedemikian rupa. Saya akan menentang hanya ulama-ulama su. Apabila apatah lagi ulama-ulama itu menjadi ketua kepada parti yang jelas munafik di dalam perjuangannya, yang jelas hipokrit di dalam perjuangannya. Ini yang kita lawan, kan ini membahayakan generasi yang akan datang. Selagi ada ulama munafik ini, selagi ada ulama-ulama su ini, percayalah Islam tidak boleh dikembangkan dalam negara kita. Kalau nak bercakap tentang negara maju yang mengangkat martabat Islam, kita kena hapuskan ulama-ulama jihad ini yang meracuni pemikiran umat Islam hari ini untuk berpecah belah. Di antaranya Haji Hadi Awang. Ini kita harus berdepan dulu. Dia gagal, dia salahkan orang lain. Ya. Cuba tanya dia,
Waktu dia kerajaan, kenapa judi naik 8 kepada 22? Dia salahkan orang lain. Dia tak salahkan diri dia. Dia meletakkan diri dia di luar kerajaan ketika itu. Bila judi dia angkat daripada 8 ke 22, dia anggap dia bukan kerajaan. Dia kalahkan Menteri Kewangan Zafrul. Dia salahkan Din Cirit sebagai Perdana Menteri. Seolah dia tidak berada dalam kerajaan. Tetapi kalau benda itu baik dilakukan, contohnya Din Cirit kata, oh ramai dapat manfaat daripada pengeluaran KWSP, diberikan kepada rakyat. Dia kata dia kerajaan. Kamilah mengusahakan sekali. Yang baik dia claim. Yang jahat dibiarnya Din Cirit jawab, bukan kami yang buat. Ini pengambil lebay. Banyak bukti kita boleh bagi lagi. Konsep. Orang lain anjur, maksiat. Walaupun kita beritahu, ni konsep ni untuk hiburan, bukan Islam. Yang Islam ni, korang tahu dah benda maksiat, janganlah pergi. Kita dah bagi tahu dah. Ini untuk hiburan kepada orang bukan Islam. Kita sebagai kerajaan, tidak boleh kita menyekat hak orang lain untuk berhibur. Kita beri peluang mereka berhibur dan kita kawal dengan peraturan-peraturan yang ketat. Ini kita dah bagi tahu awal. Oh tahu tak ada, haram. Tapi bila mereka buat di Kelantan, di Kedah, apa dasar dia? Oh kami buat untuk bukan Islam. Tengok. Dia guna jawapan yang sama, tapi hukum berbeza. Hukum di kerajaan pusat buat haram. Di tempat mereka halal. Walaupun tunjuk dada, tunjuk pusat. Di pusat yang kita buat tak sampai tahap itu. Tapi tempat mereka lebih dahsyat. Tapi tetap halal juga. Sebab apa? Sebab dia yang buat. Ini yang kita nak perjelaskan kepada walawan-walawan yang masih ada otak. Yang tak ada otak, kalau kata apalah, takdirlah nasib mereka lah. Kan? Ini kita tak bagi tahu. Dan kepada mereka di atas pagar. Kelemahan kita orang Melayu ini, apabila kita mudah sangat, bila masuk agama saja, mudah kita terpedaya. Sebab itu banyak ajaran sesat. Ayah Pin lah, ya, Rasul Harun, Nabi Harun yang mengaku Harun Rasul. Macam-macam kita dengar hal sesat. Sebab apa? Sebab agama ni mudah menarik orang. Ya. Apatah lagi, kalau agama itu kita tak buat pun, kita cuma hanya bercakap slogan semata-mata. Kadang-kadang buat fitnah.